Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama. Caj yang dikenakan terhadap peniaga melalui platform kod QR Duit Now tidak akan membebankan golongan bawahan. Itu jaminan Perdana Menteri mengenai kadar yang bakal dikenakan PayNet mulai 1 November ini. Itu saya dah bincang dengan Governor semalam dan mengikut dia penjelasan yang diberikan tidak dikenalkan bagi golongan bawahan. Dan itu keputusan tu bank negara lah, tak boleh. Bank negara ada tugas dia biar dia jalankan tugas. Jadi sekarang yang penting tidak bebankan golongan pendapatan rendah dan menengah. Setakat ini, 3 bank iaitu Maybank, CIMB dan Public Bank mengecualikan caj QR Duit Now buat sementara waktu. Ditanya sama ada pertemuan Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Blush hari ini di Istana Negara menyentuh mengenai rombakan Kabinet. Beliau memaklumkan ia hanya merupakan pertemuan mingguan yang biasa dilakukan dengan Sri Paduka Baginda. Yang Agung ni saya memang mingguan. Mungkin. Saya nanti fikir tengok. Tapi tak mendesak sangat sebab yang 01 dan ini sedang saya dah minta Menteri Amizan dengan Fuziah ada untuk memberikan perhatian. Pembelian panik beras putih tempatan tidak sewajarnya berlaku kerana bekalan makanan ruji tersebut masih mencukupi. Malah pembelian panik dengan jumlah yang besar boleh merencatkan usaha kerajaan dalam mengawal keperluan bahan itu di pasaran. Beras itu ada. Kalau dia perlu 2 kampit sebulan, belilah 2 kampit. Bulan depan beli lagi. Jangan bila dia cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai, dia anggap 2-3 bulan lagi beras tak ada. Mereka beli 4-5 kampit. Bila 4-5 kampit itu, kalau sampai 2-3 bulan, beras itu pun akan rosak. Kerajaan terus komited untuk memastikan rakyat mendapat bekalan beras mencukupi. Ia menerusi pelbagai inisiatif, antaranya jualan rahmah beras di bawah Fama, LPP dan LPKN. Sementara itu, lebih banyak sawah padi bakal dibuka di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan bekalan beras putih tempatan mencukupi dan seimbang di seluruh negara pada masa depan. Yang kita nak kena pasti macam di Sabah, dia lebih 50,000 ekar sekarang yang kita nampak. Yang masalah di situ boleh, tapi masalah pengairan. Tumpuan dia adalah pengairan. Pengairan ni telah dihantar kepada kita, dibincang, jumlahnya bilion juga. Tapi untuk food security, saya rasa kerajaan kena spend untuk irrigation ini. Di Sarawak? Di Sarawak saya tak dapat maklumat yang jelas. Tapi Sarawak tentulah lebih besar dan lebih luas. Dan Sarawak ini pula dia punya pertaniannya memang agresif. Dan mereka ada tempat yang mencapai 7 tan. Datuk Seri Mohamad ditemui pemberita selepas melawat ladang kekal pengeluaran benih padi Velgra seberang Perak di Pasir Salak. 11 syarikat konsesi lebuh raya secara rasmi melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT bermula hari ini. Pelaksanaan itu akan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat pembayaran tol. Sistem pembayaran tol secara terbuka. Maknanya open payment system itu adalah bukan hanya terhad kepada sebelum ini adalah kepada touch and go RFID saja. Ya, sekarang boleh juga digunakan debit card, credit card, Visa, Mastercard, ya. Jadi ini objektifnya adalah tak lain tak bukanlah untuk memudahkan pengguna buat pilihan. Sebab kalau terhad kepada 1-2 sistem sahaja, mungkin ada kadang-kalanya dalam satu kad tu tidak mencukupilah dalam akaun tu, jadi masalah. Jadi sekarang dah ada pilihan. Perbincangan bersama Kementerian Kerja Raya dan syarikat konsesi akan terus diadakan untuk memperluas pelaksanaan SPT di seluruh negara.
PDRM mengeluarkan 4,862 notis saman terhadap warga asing yang melakukan kesalahan jalan raya bagi tempoh Januari sehingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah tersebut, hanya 1,703 saman telah diselesaikan. Susulan itu, ops saman tertunggak warga asing dilancarkan di Kelantan, Kedah, Perlis dan Perak sejak minggu lalu. Itu operasi yang kita fokus kepada kenderaan perdagangan. Dan untuk warga asing ni, kita hanya membuat operasi melibatkan saman-saman yang tertunggak. Perkembangan Sukan Asia 2022 di Hangzhou, kontingen Malaysia berjaya menambah satu lagi pingat perak dan satu gangsa pada hari ini. Pingat perak dihadiahkan oleh skuad sepak takraw negara menerusi acara regu berpasukan lelaki dan itu juga adalah pingat perak ketiga diraih kontingen Malaysia. Sementara itu, atlet gimnastik artistik negara Syarul Aimi Kamrul Hisam turut berjaya menghadiahkan pingat untuk kontingen Malaysia apabila meraih gangsa acara melombor lelaki. Ketika ini, Malaysia telah mengumpul 2 emas, 3 perak dan 6 gangsa. Perkembangan lanjut menyusul selepas ini. Suasana tempoh kempen bagi pilihan raya kecil PRK Don Pelangai dilihat tenang meskipun masuk hari ke-7 di mana calon bertanding juga lebih selesa menjalankan aktiviti turun padang. Istimewanya, hari esok, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijadualkan merasmikan program sentuhan kasih desa yang padat dengan pelbagai aktiviti menarik. Perinciannya kita terus saja bersama Muhammad Hazwan Azman di Pelangai Bentong. Baik, terima kasih. Hari ini genap seminggu bagi tempoh kempen pilihan raya kecil PRK Don Pelangai di mana situasi kempen ketika ini adalah tenang dengan calon-calon yang bertanding aktif melakukan aktiviti turun padang ke kawasan-kawasan di Don Pelangai ini. Namun hari esok dijangkakan situasi kempen akan berubah dengan strategi yang berbeza dengan kehadiran pemimpin utama parti di peringkat pusat dan pastinya tumpuan akan lebih terarah ke kawasan Felda memandangkan 7,983 pengundi atau 48.5% daripada keseluruhan 16,456 pemilih berdaftar di Don Pelangai merupakan warga Felda iaitu Felda Cemomoy, Felda Sungai Kemahal dan Felda Kemasul. Dan ingin juga saya wawarkan pada hari esok juga akan diadakan majlis perasmian program sentuhan kasih desa at Simpang Pelangai yang akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang diiringi oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dan bermula pada jam 9.30 pagi sehingga 10.30 malam, pelbagai aktiviti menarik disediakan bagi warga Pelangai, antaranya Karnival Usahawan Desa dan Mini Karnival Expo TVET yang bertempat di dataran Simpang Pelangai di mana upacara perasmian program akan diadakan pada sebelah petang pada 2.30 petang. Justru orang ramai di daerah Bentong khususnya di Don Pelangai ini dijemput hadir untuk memeriahkan majlis dan juga menyertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan sepanjang program berlangsung. Di PRK Don Pelangai ini menyaksikan pertemuan 3 penjuru di antara calon Parti Barisan Nasional BN iaitu Datuk Amiza Abu Adam, calon daripada Parti Perikatan Nasional PN Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi pada 7 Oktober nanti dan saya kira itu saja perkembangan semasa hari kempen di PRK Don Pelangai ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Muhammad Hazwan Azman atas perincian tersebut. Nilai prestasi dan tolak persepsi calon Barisan Nasional BN Datuk Amizar Abu Adam mahu pengundi di Pelangai membuat pertimbangan yang betul dan menolak tuduhan pihak tidak bertanggungjawab. Di kampung Cemomoy ini sendiri, you tengoklah, rumah ni mungkin terkejut.
Contohnya jalan dia pun, ni dalam kampung pun jalan sebaik yang dah ada begini, yang kita boleh berjalan tadi, dan di rata-rata tempatnya lah pun. Kalau yang cakap ni mungkin orang luar. Kalau dia orang kampung, dia akan tahu apa yang kita buat, daripada sekolahnya, daripada pasarnya, daripada segalanya. Kita ada pembangunan. Tapi tak boleh lah sama dengan Kuala Lumpur. Kena sama kampung style. Felda style. So kita ada style kita sendiri. Dan keberadaan itu tidaklah nak samakan dengan apple to apple lah. Beliau berkata demikian dalam program bertemu mesra bersama komuniti kampung tradisional di Cemoboi, Bentong Pahang. Dalam pada itu, beliau turut menyeru pengundi di luar Dun Pelangai agar pulang mengundi pada 7 Oktober ini dan membuat pilihan yang tepat. Dalam tempoh berkempen kali ini, pelbagai pemimpin parti politik mahupun negeri hadir memberikan sokongan terhadap calon bertanding. Tidak terkecuali Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Mohamad yang berkunjung ke Felda Kemasul menyantuni warga tanah rancangan tersebut. Walaupun dah 40 tahun di sini, bila kita datang jumpa tadi, dia masih lagi ada chemistry lah di antara orang Perak dengan orang Perak yang sekarang berada di Pahang. Jadi sangat gembira kita jumpa bersembang dan kita pula boleh orang Perak kata bersurih. Boleh bersurih dengan mereka dan kita kenal. Kita kenal. Kalau orang daripada Parit Bunta dengan Pekan Serani, kita panggil kulaan. Beliau turut berkesempatan berkunjung ke pusat pengajian Pondok Taklim Al-Bakriyah serta menziarahi kediaman peneroka di situ. Dalam pada itu, wanita UMNO bahagian Jerantut Turun Padang mendekati penduduk di Felda Kemasul Bentong termasuk melawat pesakit kronik. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Zahida Zariq Khan berkata, perkataan itu secara tidak langsung membuktikan Barisan Nasional BN sentiasa membantu rakyat. Caranya kita ni memang nak siapa lagi? Nak Dacing, nak Barisan Nasional, nak kapal layar. Itu antara-antara yang disebut. Antara yang disebut sebab kebanyakannya sini tahu sejarah bagaimana Barisan Nasional membantu rakyat dekat sini kan. Itu antara yang diperkatakan lah kan? Dan kita yakin apa yang dikatakan tu itulah luahan ataupun daripada hati pengundi itu sendiri. Sementara itu, penduduk Felda Kemasul Muhammad Arsyad Hashim, 70 tahun, yang menghidap sakit saraf sejak 8 bulan lalu, terharu dengan lawatan itu. Beliau yang sudah menetap di Felda itu sejak 40 tahun lalu bersyukur kerana diberi peluang menjadi peneroka Felda. Kadang kampung pun tidak apa kerja kan. Masuk sini nampaknya ada perubahan sikit lah. Dari segi kehidupan, memajukan anak sekolah pun, mata pencarian pun senang lah di Felda ni. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 Pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi. Dan Kanta 744 7.44 pagi. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Anissa Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa sehingga 2 Oktober nanti. Amaran ini hanya melibatkan kawasan perairan Phuket. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari uktir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka. Dan keadaan cuaca di negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat malam nanti, manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat dijangka boleh beransur reda sekitar awal
awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan di negeri Sarawak ini dijangka boleh beransur reda sekitar awal malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir dijangkakan lebih tertumpu di negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung. Manakala menjelang ke awal pagi nanti, garis badai dijangka boleh berlaku di kawasan perairan Selat Melaka dan berpotensi untuk memasuki kawasan pesisir pantai di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari petir lebih tertumpu di kawasan perairan dan pedalaman di negeri kedua-dua negeri tersebut. Dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak berharap mendapat peruntukan besar pada Belanjawan 2024 untuk kesinambungan pembangunan di negeri itu. Perbincangannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan dapat menyalurkan peruntukan yang lebih besar kepada negeri ini dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober depan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata peruntukan itu penting bagi melaksanakan lebih banyak projek pembangunan seperti projek infrastruktur untuk kemudahan rakyat. Harapan saya ialah supaya Sarawak dapat diberi peruntukan yang lebih besar untuk kita melaksanakan kemudahan-kemudahan yang diperlukan seperti jalan raya, jambatan, bekalan elektrik, bekalan air, sistem telekomunikasi dan kemudahan-kemudahan yang lain termasuk infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesihatan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program bomba komuniti Firepoint dan kempen kesedaran keselamatan awam Kuala Lawas di waterfront Kampung Dato' Kuala Lawas. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Awang Tengah mahu Jabatan Bomba dan Penyelamat mengkaji keperluan mewujudkan bomba air di kawasan pesisir sungai, khususnya di Lawas. Ia seperti yang dilaksanakan di Balai Bomba Air Muara di Brunei Darussalam. Ini akan memudahkan pasukan penyelamat bertindak segera sekiranya berlaku kebakaran membabitkan kediaman atas air dan di pesisir sungai. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak akan berkompromi dengan kualiti makanan yang diberikan kepada murid-murid di bawah rancangan makanan tambahan RMT walaupun berdepan dengan isu kenaikan kos bahan mentah. Demikian ditegaskan Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying.
KPM akan selalu memantau. Ini bukan fix. Kita ini adalah satu kos yang telah kita peruntukkan, tetapi jika kita akan memandangkan keadaan, kalau keadaan betul-betul lagi lebih mendesak, kita akan review. Kita memang memantau dengan very close review. Katanya Kerajaan Persekutuan telah menaikkan kadar makanan bermasak RMT daripada RM3 ke RM4 bagi Sarawak dan Sabah, manakala RM2.50 kepada RM3.50 bagi Semenanjung yang berkuat kuasa November lepas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Sekolah Kebangsaan SK Atap di Bau dekat Kuching hari ini. Ia merupakan sebahagian daripada lawatan kerja 10 hari beliau ke Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, Lim memberi jaminan untuk memastikan lebih banyak sekolah-sekolah di Sarawak berada dalam keadaan selesa serta mempunyai suasana pembelajaran yang kondusif. Namun jelasnya, KPM memberi penekanan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai keperluan yang mendesak terlebih dahulu berikutan kekangan keuangan dalam kementerian. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan replika cek berjumlah RM400,000 kepada 4 sekolah rendah di kawasan tersebut, iaitu SK Atap, SK Raso, SK Selampit dan SK Segong. Peruntukan tersebut adalah untuk pelaksanaan kerja-kerja naik taraf tandas seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri selain peruntukan khas daripada KPM. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar untuk bersama membantras kes keganasan terhadap wanita. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerjasama ini adalah bagi mengemaskini Direktori Ketua-Ketua Masyarakat Sarawak bersama-sama memainkan peranan masing-masing. Jelasnya berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, Sarawak berada di kedudukan ketiga tertinggi kes keganasan terhadap wanita dengan merekodkan 2,192 kes dari tahun 2020 sehingga Ogos tahun ini. Justru beliau menyeru ketua-ketua masyarakat untuk membantu mangsa dengan melaporkan kepada pihak berkuasa sebarang kes keganasan terhadap wanita di kawasan masing-masing. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian program Skuad Wajah 2023 Bantu Cegah Keganasan Wanita di Kuching hari ini. Program ini diadakan bagi meningkatkan pengetahuan berkaitan hak-hak perundangan melalui modul program literasi perundangan. Sejak penubuhan Skuad Wajah pada tahun 2021 hingga Disember 2022, Sarawak mempunyai 2,838 orang ahli yang terdiri daripada 2,735 wanita dan 103 lelaki. Polis Sarawak sedang mengesan pemilik akaun Facebook atas nama Engkecong Kampung kerana memuat naik mesej dan seruan berunsur hasutan serta berpotensi membakar sentimen perkauman di Sarawak. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata mesej dan seruan terbabit dimuat naik pada 23 September lepas di samping mengajak semua kaum Dayak memberi sokongan dengan berkumpul di Mahkamah Sibu pada 17 Oktober depan. Katanya laporan mengenai perkara itu diterima pada Selasa lepas. Kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bercakap dalam sidang media di Kuching pagi tadi, Datuk Manca mendedahkan pihak polis juga sedang menyiasat tujuan pemilik akaun itu mengajak kaum Dayak untuk berkumpul di Mahkamah Sibu. Polis Diraja Malaysia mengambil kesempatan ini untuk mengulangi kenyataan bahawa tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang mempunyai tujuan dan niat jahat yang cuba memecah perpaduan rakyat yang berbelang bangsa di negara ini. Justru masyarakat dinasihatkan untuk menggunakan laman sosial secara berhemah serta tidak mengeluarkan kenyataan yang berbau hasutan yang boleh memecah belahkan keamanan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Manca berkata seramai 133 individu ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen di bawah Ob Dadu Khas. Selain itu, wang tunai berjumlah RM20,493, tablet, telefon pintar dan pencetak mudah alih turut dirampas. Malaysia
mengambil kesempatan. Katanya kejayaan itu hasil daripada 129 serbuan yang dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sarawak bermula 22 September lepas. Ops Dadu khas dijalankan sehingga 5 Oktober depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 4A-A Akta yang sama. Dato' Manca memberitahu tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang menganjur dan menjalankan kegiatan perjudian haram berlandaskan peruntukan undang-undang sedia ada dalam usaha membantras aktiviti perjudian di Sarawak. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kegiatan perjudian boleh menyalurkan maklumat melalui hotline WhatsApp Ops Dadu di talian 013-525-3052. Polis Kuching berjaya menahan 11 lelaki atas kesalahan penyalahgunaan dadah dalam 3 siri serbuan di pusat hiburan sekitar Kuching bermula 23 September lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Asmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan kesemua lelaki tersebut dalam lingkungan umur 21 hingga 54 tahun telah ditahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana saringan air kencing didapati positif dadah. Mereka merupakan sebahagian daripada 46 orang lelaki dan seorang wanita yang telah diperiksa dalam serbuan tersebut. Jika sabit kesalahan, suspek boleh didenda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Antara fokus negeri di bawah payu, Kerajaan Sabah yakin akan diberikan tambahan dana dalam Belanjawan 2024. Laporannya kita terus saja bersama Redin Robin di Kota Kinabalu. Redin, silakan. Baik Nurul, Kerajaan Sabah yakin tambahan belanjawan untuk Sabah akan diberikan untuk tujuan pembangunan dan pembekalan dalam Belanjawan 2024 yang dijadual dibentangkan di Parlimen pada 13 Oktober ini. Saya amat yakin tambahan bajet untuk Sabah, pembangunannya dan juga termasuklah perbekalan dan lain-lain itu. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan biasiswa Cemerlang Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah kepada 10 penerima di Menara Kinabalu yang turut dihadiri Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Zainuddin Aman. Dalam Belanjawan 2023, Sabah menerima peruntukan sebanyak RM6.5 bilion, meningkat 3.1% berbanding tahun 2022. Mengenai majlis itu, Datuk Haji Ji berkata Kerajaan Sabah memperuntukkan biasiswa berjumlah RM101 juta untuk anak negeri yang melanjutkan pengajian ke universiti dan institusi pengajian tinggi awam tahun ini. Peruntukan biasiswa itu memberi manfaat kepada 4,638 pelajar Sabah melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Jelas Dato' Haji Ji, peruntukan biasiswa tahun ini ditingkatkan berbanding RM55 juta pada tahun lepas, sekaligus menunjukkan kerajaan negeri komited dalam memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan. Kita memerlukan tenaga rakyat kita yang pandai, yang mahir dalam semua bidang. Karena itu kita tingkatkan lagi, kita bagi peruntukan yang tinggi untuk menaja anak-anak kita. Dia termasuklah berbagai bidang yang akan diceburi.
Sementara itu, seorang penerima beasiswa berkenaan, Arni Jaliusi, 20 tahun, berazam untuk melakukan yang terbaik dalam pelajaran bagi mencapai cita-citanya sebagai guru sekaligus menjadi inspirasi kepada anak Sabah yang lain. Semoga saya dapat sentiasa melakukan yang terbaik lah yang semampu saya, dan mudah-mudahan saya dapat mencapai cita-cita saya dan menjadi inspirasi kepada anak-anak Sabah yang lain. Arni merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fuad Stephen Kulu dan antara pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 di Sabah apabila memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0. Esok, gadis berketurunan dusun dari Kulu itu akan mendaftar sebagai pelajar ijazah sarjana muda sains sosial geografi dengan kepujian di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Lebih 44 pakej percutian ditawarkan 30 ejen pelancongan di Sabah, Sarawak dan Labuan menerusi risalah Fly Borneo Specials Volume 1 The Adventure Begins Here. Ia hasil inisiatif Tourism Malaysia bersama Malaysia Aviation Group MAG bagi meningkatkan pendapatan pelancongan negeri. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata, pakej inklusif tersebut mengetengahkan sejarah Borneo Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya, keindahan lanskap semula jadi, flora dan fauna serta keunikan makanan Borneo. We already started selling it. And we can see that there's an increase in terms of demand for that. People are asking, people are buying, they are start booking and other things. So it is a positive kind of response that we have got from the people or the travellers. Beliau ditemui RTM selepas melancarkan risalah berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Dr. Amar, Sabah mencatatkan sejumlah 853,100 ketibaan pelancong bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 berbanding 664,533 pelancong bagi tempoh sama tahun lalu. Tourism Malaysia menyasarkan ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dengan unjuran pendapatan 76.8 bilion ringgit menjelang 2025. Dua bot pancing dengan muatan pelbagai hasil laut spesies terancam dianggar berjumlah 1.5 juta ringgit ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia dalam satu operasi yang dijalankan kira-kira 58 batu nautika barat laut Simpang Mengayau Kudat pada Rabu lalu. Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Maurice Greenville Abiratni berkata, berdasarkan maklumat risikan, dua bot berkenaan dikesan aset ronda daripada Maritim Negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan KM Ikhlas ketika melaksanakan operasi sekitar pukul 12.35 tengah hari. Pemeriksaan mendapati bot pertama yang dipandu dua warga asing berisi 35 karung ikan buntal, 76 karung kerang kering, 39 karung dan 14 kotak penyu kering, 2 karung siput kering, 6 kotak ikan beku serta masing-masing 1 karung kuda laut dan sirip ikan hiu. Manakala bot kedua yang dipandu dua lagi warga asing mengandungi kira-kira 2,100 kg kerang kering dan 375 kg ikan buntal kering. Kesemua suspek bersama bot dan barang rampasan ditahan dan dibawa ke jeti untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat Zon Maritim Kudat. 12 notis kesalahan dikeluarkan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu OPB Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bersama pelbagai agensi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Kota Kinabalu Rabu lalu. Ia hasil pemeriksaan CIDB ke atas satu kontraktor utama, 5 subkontraktor dan 115 pekerja. Daripada jumlah itu, 5 notis dikeluarkan CIDB, 2 notis Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, 3 notis Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan JKKP serta masing-masing 1 notis daripada Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menurut Pengarah CIDB Sabah, Rosman Awang Hassan, OPB dijalankan bagi meningkatkan kesedaran dan berkongsi maklumat serta peraturan berkaitan dalam industri pembinaan di bawah Akta 520. Tegas beliau, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya pihak kontraktor gagal mematuhi akta berkenaan.
Setakat September 2023, jumlah kontraktor berdaftar meningkat iaitu sebanyak 13,439 kontraktor berbanding 12,824 kontraktor tahun lalu. 18 ibu yang melahirkan bayi sempena Maulidur Rasul di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Likas Kota Kinabalu menerima cenderahati daripada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR. Penyampaian cenderahati itu disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib. Anggaran ini setakat ini lebih kurang di sini ada lebih kurang 60 beg cenderahati, dan begitu juga di hospital-hospital seluruh Sabah. Kita juga telah pun mengagih-agihkan beg cenderahati ini kepada ibu-ibu yang melahirkan anak sempena Maulidur Rasul ini di seluruh Sabah. Sementara itu, ibu bayi bertuah menzahirkan perasaan gembira dan bersyukur kerana melahirkan anak pada hari kebesaran umat Islam. Rasa tu memang sangat gembira lah, terharu juga. Sebab tidak sangka kan hari ini dia lahir pada jam 1 subuh macam itulah. Patutnya saya admit hari ini, operation tu besok. Tapi mungkin itulah dia mau keluar juga pada hari yang mulia ni hari. Perasaan kakak sangat bersyukurlah sebab melahirkan pada hari yang mulia lah kan, Maulidur Rasul, yang mana macam disangka-sangka ingat 27 sekalinya 12 Rabiul Awal juga dia ingin lahirkan. Setakat 5 petang semalam, 18 bayi di HWKKS bergelar Bayi Permata Maulidur Rasul apabila lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan tarikh kelahiran Nabi Muhammad. Daripada jumlah itu, 7 adalah bayi lelaki manakala 11 bayi perempuan. Bayi pertama dilahirkan pada 12.25 tengah malam. Kepelbagaian pesta yang diraikan semua suku kaum dilihat platform terbaik menyatukan dan mengeratkan perpaduan rakyat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ini menguatkan lagi konsep Malaysia Madani sebagai teras keharmonian serta landasan kepada memacu pembangunan negara. Datuk Robert yang juga adun Bingkor berucap merasmikan Pesta Tanglung 2023 di Padang Bandaran Pekan Keningau. Jelasnya selain mengetahui makna penganjuran pesta seumpama ini kepada masyarakat lain, ia juga dapat mempromosikan produk pelancongan dan kraftangan tempatan sekaligus meningkatkan pendapatan sosioekonomi komuniti. Tambah beliau, penganjuran program oleh pertubuhan bukan kerajaan mahupun badan korporat dengan kerjasama agensi kerajaan dapat menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan yang memberi manfaat kepada rakyat di semua peringkat. Baik, sekian berita dari negeri di bawah wayu untuk petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul. Silakan Nurul. Redun, terima kasih atas perincian itu. Seorang wanita ditahan kerana dipercayai memuat naik komen keterlaluan di laman Facebook dengan niat mengaibkan seseorang. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam pernyataan berkata suspek berusia 39 itu ditahan di kawasan Endau Mersing. Semakan mengenai hantaran itu telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi siasatan lanjut ke atas pemilik akaun Ida Ibrahim. Siasatan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang boleh disabit hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Turut disiasat mengikut peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Baik, seterusnya untuk perkembangan dari Melaka langsung bersama Nurul Syafinas Sari. Syafinas, silakan. Baik Nurul, 30,000 pengunjung disasar dengan 9 acara utama disusun sempena persidangan antarabangsa dan Expo Smart Melaka SMIX 2023 bakal berlangsung di MITCI Kro pada 12 hingga 15 Oktober ini. Penganjurannya bertujuan membangunkan industri digital dan bandar pintar. Antara program dirancang ialah Malaysia Investment Day, pelancaran Bank Inovasi Melaka, Minggu Sains Negara Peringkat Negeri, Malaysia Tech Limpik dan Jelajah Saya Digital. SMIX 2023 turut menampilkan 3 personaliti berprofil tinggi dengan 40 ahli panel dan moderator yang terdiri daripada pakar rujuk dan pemain industri dalam teknologi digital.
ialah seramai 152,361 orang peserta yang telah menyertai Paralympics, ya, yang melibatkan lebih kurang 27 acara, ada pertandingan drone, kuis dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu impak yang bagus untuk menggalakkan anak-anak kita di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga IPT untuk mereka terdedah kepada teknologi dan alam digital, untuk mereka mahir lagi lah untuk persediaan untuk masuk ke IPT nanti. SMICS 2023 akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka merekodkan 2.7 juta ringgit nilai jualan menerusi jualan rahmah dari Januari hingga Ogos lalu. Nilai jualan tersebut dicatatkan menerusi jualan rahmah bergerak dan jualan rahmah di premis-premis terpilih. Sepanjang tempoh itu juga, seramai 300,000 pengunjung direkodkan. Justru KPDN akan terus melaksanakan program sedemikian, termasuk jelajah jualan ramah peringkat negeri di dataran sejarah ICRO esok. Datang ramai-ramai, don't worry, banyak. Beras ada, tepung ada, gula ada, minyak ada. Datanglah. Kalau tak sempat datang pagi, datang tengah hari. Tak sempat datang tengah hari, datang malam. Dan yang paling penting, semua harga di sini adalah sebanyak 30% diskaun. Majlis akan dirasmikan Timbalan Menteri KPDN Senator Fuzia Saleh. Berikutan permintaan menggalakkan Pertubuhan Teater Melaka Pertam sekali lagi mementaskan Teater Tun Fatimah Sri Kandi Empayan Melaka, dipentaskan di Dewan Besar Kolej Yayasan Saad ICRO selama 2 hari bermula hari ini. Beberapa penambahbaikan olahan skrip dibuat bagi menampilkan hasil yang lebih segar. Dia punya storyline memang saya masih kekalkan, cuma yang lainnya pelakon. Dulu Sultannya Remy Ishak, Tun Fatimahnya Maya Karin. Kali ini kita tukar dekat situ je lah. Lain dari segi dia punya skrip apa semua tu adalah beberapa sedikit saya buat perubahan untuk lebih menarik dan sesuai pada masa inilah mesej-mesej tu yang saya nak buat. Pementasan mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek. Lebih RM100,000 diperuntuk bagi menjayakan pementasan berkenaan yang membariskan seramai 30 pelakon, antaranya Ashraf Muslim, Datuk Jalaluddin Hassan, Nira Azizi dan Aziz M. Osman dan juga Daniel Dasuki. Okey, kalau orang semua tahu Nira banyak shoot for drama, telemovie semua. And memang I teringin sangat nak bawa watak-watak yang action, yang lawan-lawan. So bila dia dapat peluang untuk teater and then watak Tun Fatimah yang kena bersilat semua, why not Nira cuba? Berfikir juga kerana saya bukan sahaja memegang watak sebagai Tun Busu, akan tetapi saya menjadi koreografer untuk semua artis-artis ni yang akan bersilat nanti. Bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan penjagaan jantung, Institut Jantung Negara IJN melaksana program World Heart Day. Inisiatif itu memberi peluang kepada orang ramai membuat saringan kesihatan jantung, terutama kepada golongan berisiko. Dan kami dapati bukan sekadar di kalangan pesakit, ahli keluarga mereka sangat kurang mempunyai pengetahuan tentang apa itu penyakit jantung, cara untuk mengenal pasti penyakit jantung dan cara untuk menjaga pesakit-pesakit jantung. So dengan adanya ikhtiar dari IJN ini, so kami rasa dengan ini kita harap dapat mengurangkan kadar sakit jantung di Malaysia. Dan selain pemeriksaan kesihatan secara percuma, pelbagai aktiviti turut disediakan termasuk ujian darah, perkhidmatan pemeriksaan kolesterol, ekokardiogram, ECO dan elektrokardiogram ECG. Penting lah sebab kita tak tahu kita makan, kita jaga ke tak kita punya makanan. Jadinya ambil jalan mudah lah untuk, sebab ni pun percuma. Kita kesedaran lah untuk orang muda. Tak semestinya tua baru sakit. Muda pun kita tak tahu, jadi kita cek ni sekurang-kurangnya kita tahulah sakit ataupun tak. Saya rasa inisiatif buat macam ni untuk buat check up and then dekat mall kan, saya rasa tindakan yang baik lah. Ni buat
kolesterol test, basic echo, ECG test saya rasa affordable lah. Macam dengan harga yang okey. So saya berhenti, saya masuk lah, saya buat. Program berlangsung selama 5 hari berakhir pada 1 Oktober bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam di Bandar Hilir. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syafinas atas perincian itu. Kerajaan Johor berharap beberapa cadangan bagi menangani isu bekalan beras tempatan dapat dipertimbang Kerajaan Persekutuan. Menteri Besarnya Datuk Un Hafiz Kazi berkata gangguan bekalan beras tempatan dan kenaikan harga beras import merupakan isu nasional yang perlu ditangani secara bersama. Antara cadangan tersebut adalah mewujudkan subsidi sementara bagi beras import sehingga bekalan beras tempatan kembali pulih. Di samping pembungkusan semula beras kepada pek kecil bagi memudahkan rakyat untuk membeli. Kerajaan Johor juga menawarkan diri supaya tanah negeri itu digunakan bagi kegiatan penanaman padi. Selain pertimbangan untuk import beras dari negara lain termasuk Indonesia, beliau turut mengadakan tinjauan ke beberapa lokasi untuk mendapatkan gambaran terkini situasi kekurangan bekalan barang keperluan termasuk telur dan minyak masak bersubsidi. Saingan Litua dilengkawi LTDL 2023. Perlumbaan peringkat ke-7 berlangsung sengit yang menyaksikan pelumba pasukan Human Power Health, Sasha Wemes menjorai saingan hari ini. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiq ada laporannya. Pelumba kelahiran Belgium itu mempamerkan kayuhan cemerlang menempuh laluan dari Muar Johor ke Seremban 2 dengan catatan masa 2 jam 31 minit 45 saat. Yeah, after a really bad year with a lot of healthy problems, it means a lot for me, this victory. Also for the team, they are all friends for me, also teammates without the contract. So any team, if you want to find a new lead out, you can find in our team. Sementara itu, pelumba pasukan EF Education Easy Post, Simon Carr, masih mengekalkan jersey hijau selaku pendahulu dengan berkelebihan 0.49 saat daripada pelumba di tempat kedua. Manakala jersey putih terbaik Asia kekal menjadi milik pelumba pasukan Astana, Vadim Prosky, sementara jersey orange selaku Raja Pecut turut kekal menjadi milik Tudo Pro Cycling Team, Arvid de Klench pada saingan peringkat ke-7 ini. Jersey Polkadot selaku Raja Bukit turut menjadi milik pelumba Tudo menerusi pelumbanya Simon Pelaut. Dalam pada itu, pelumba pasukan kebangsaan Muhammad Nur Aiman Rosli menjadi pelumba terbaik kebangsaan apabila menamatkan saingan hari ini di kedudukan ke-18. Jersey oren masih lagi dikekalkan oleh pelumba pasukan Tudo Pro Cycling Team Arvid de Klench sehingga ke peringkat ke-7 ini. Dan esok merupakan trek terakhir buat semua pelumba iaitu melalui Setia City Convention Centre Shah Alam dan akan berakhir di Menara Berkembar KLCC. Kesemua pelumba akan mengayuh sejauh 156.5 km dan akan melalui 2 zon pendakian dan 3 zon pecut. Amirul Aizat Muhammad Syafiq, Berita RTM. Kegembiraan 9 penuntut Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin mandi di kawasan air terjun Tasik Puteri Bukit Besi Dungun Terengganu bertukar tragedi selepas 2 daripadanya ditemukan lemas. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Kamarul Arifin Muhammad Ramli dan Muhammad Khalili Hasnul, kedua-duanya berumur 20 tahun. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Al-Muqtafi Bilal Shah, Sharifuddin Ali, pasukan penyelamat dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.47 petang semalam. Mayat mangsa ditemukan kira-kira 3 jam kemudian pada jarak 3 meter dari tebing dengan kedalaman 5 meter. Cubaan seluduk rokok bernilai 3.2 juta ringgit gagal. Serbuan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pahang di laluan Lebuh Raya Kuantan Segamat itu turut menahan seorang pemandu lori. Modus operandi sindiket itu ialah menggunakan lori dan bergerak aktif pada waktu puncak bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Nilai rapasan adalah dianggarkan sebanyak RM384,000 Malaysia.
dan jumlah duti atau cukai yang terlibat dianggarkan adalah sebanyak RM3,206,400. Nilai keseluruhan rapasan yang membabitkan sebuah motor lori dan rokok termasuk duti dan cukai yang dianggarkan berjumlah RM3,650,400 Malaysia. Ia merupakan rampasan terbesar Kastam Pahang tahun ini dan kes sedang disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Orang ramai digesa menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan menerusi talian tertera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Khutbah khas sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90 di Masjid Khalid bin Al-Walid. Keberangkatan Seri Paduka di masjid berkenaan kira-kira 12.33 tengah hari disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Muhammad Abu Rahman. Majlis dimulai dengan bacaan Yasin dengan khatib dipimpin Ketua Pengarah Kor Agama ATM Major Jeneral Datuk Muhammad Rashidi Bujai. Khutbah Jumaat disampaikan bertajuk Ibrah Tualang, merealisasikan kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Antara intipati khutbah, setiap warga tentera diibaratkan sebagai pohon tualang yang ampuh, kukuh dan kuat dalam menjadi angkatan yang menjaga kedaulatan negara. Barisan Pertahanan Negara turut diingatkan supaya tidak menjadi petualang bagi kepentingan dan kuasaan diri. Solat Jumaat diimamkan Timbalan Pengarah Dasar dan Pengurusan Kagad Brigadier Jeneral Muhammad Hamzah Hadam. Sebelum berangkat pulang, Yang di-Pertuan Agong beramah mesra bersama lebih 2,000 jemaah yang hadir. Kontingen negara terus menambah koleksi pingat pada Sukan Asia 2022 menerusi sepak takraw dan gimnastik. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama Muhammad Zamri Soharani di Hangzhou, China. Silakan, Zamri. Baik, terima kasih. Skuad sepak takraw berpasukan lelaki mengesahkan pingat perak ketiga negara di Gimnasium Pusat Sukan Jinhua selepas tewas kepada juara bertahan Thailand. Sementara itu, di Gimnasium Pusat Sukan Huanglong, atlet gimnastik negara Syarul Aimi Kamaru Hisham menamatkan penantian 17 tahun untuk sukan gimnastik meraih pingat di pentas Sukan Asia. Syarul meraih pingat gangsa dalam acara melombol dengan 14,466 mata. Emas dan perak masing-masing milik atlet Jepun dan Iran. Sekian daripada saya, yang sahih di Berita RTM. Sementara itu, skuad squash negara berjaya melangkah ke saingan akhir acara berpasukan wanita. Dalam saingan separuh akhir hari ini, Malaysia berjaya menewaskan Korea Selatan dengan keputusan 2-0. Pada saingan akhir esok, pasukan negara akan bertemu Hong Kong bagi merebut pingat emas Sukan Asia 2022. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas acara berpasukan wanita Sukan Asia ialah pada Tamasya Guangzhou 2010 dan Incheon 2014. 8 lelaki dan seorang wanita didakwa di atas pertuduhan menculik seorang wanita warga Indonesia 3 minggu lalu. Namun tiada pengakuan bersalah direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Georgetown. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berusia antara 28 hingga 41 tahun itu didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah blok Pangsepuri Sri Aman, Paya Terubung, Georgetown pada pukul 7 pagi 7 September lalu. Ia bertujuan menuntut wang tebusan sebanyak RM540,000. Kes didakwa di bawah Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 kurungan Akta 365 dibaca bersama-sama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dengan hukuman penjara maksimum 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula pada 11 Disember depan. Corak pemakanan tinggi kolesterol dan kurang bersenam antara faktor utama serangan jantung, pembunuh senyap yang menyumbang kepada kadar kematian tertinggi di negara ini. Ikuti laporan disediakan Nur Julizan Muhammad Zain bersempena sambutan Hari Jantung Sedunia.
Menurut pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Muhammad Rahman Omar, kebarangkalian untuk mendapat penyakit lebih serius seperti kerosakan jantung boleh berlaku jika seseorang individu itu mencapai tahap komplikasi kronik seperti darah tinggi, kolesterol serta diabetes. Sungguh pun begitu, terdapat beberapa individu yang tidak mempunyai gejala ini, di mana sungguh pun hampir 45% serangan jantung tidak mempunyai gejala tersebut. Jadi bila berlaku pesakit ataupun individu yang mempunyai serangan jantung, walaupun mereka mempunyai ilmu mengenai serangan jantung, mereka mungkin tidak sedar itu adalah serangan jantung. Jadi gejala-gejala itu seperti kadang-kadang bila lepas makan berpeluh-peluh, ataupun bila rasa pedih hulu hati, ataupun sekadar rasa susah nafas. Ini berlaku juga kepada mereka yang saraf kepada jantung atau saraf sakit itu mungkin terjejas, contohnya pesakit diabetes. Individu berusia 35 tahun ke atas dinasihatkan menjalani pemeriksaan kesihatan berkala termasuk pemeriksaan tekanan darah, kolesterol dan tahap gula dalam badan. Kita sebagai orang yang bekerja atau orang awam perlulah mengetahui tentang penyakit jantung, risiko-risikonya supaya kita dapat mencegah penyakit tersebut. Oleh itu kita perlu tahulah cara pemakanan seharian kita dan cara-cara hidup seperti tidak merokok kan, janganlah minum alkohol berlebihan, dan kita juga perlu tahu perlu senaman mengamalkan cara sihatlah. Untuk kita cegah penyakit jantung ni, first sekali adalah mengubah gaya hidup. Di mengubah gaya hidup ni, kita boleh bahagikan pertama kepada makanan. Jadi, diet tu kita perlu kurangkan yang berlemak dan yang bergula pun kena kurangkan. Dan yang kedua adalah kita perlu lebih banyakkan bersenam. Bersenam ni contohnya pada pagi hari ataupun pada petang hari. So banyak jenis sukan yang kita boleh buat. Contohnya macam bermain bola jaring, bola keranjang, ataupun kita boleh berjogging dekat sekeliling rumah. Penyakit serangan jantung dianggap sebagai pembunuh senyap dan menyumbang kepada kadar kematian tertinggi di Malaysia. Justru rakyat Malaysia perlu bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat di samping mengambil makanan yang berkhasiat. Nur Julizan, Muhammad Zain, RTM. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan paduhi harapan. Assalamualaikum.